أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واتبع به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسمع به أفهامنا وقوي به أقدامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ولا الضالين. Amin. Okey, kita mulakan sekali lagi dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi mengizinkan kita untuk bersama di pagi Rabu ini dalam usaha kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dan seterusnya memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ya. Cuma sekarang ni ada masalah kamera saja ya, kadang-kadang dia macam ada gegaran ya, gegaran dia gambar kita tu gegar-gegarnya. Kalau bergegar nanti saya akan tutup lah ya, dia mengganggu ya. Tuan-tuan, saya telah pun mutekan mikrofon. Walau macam mana pun, kalau ada soalan boleh ya, boleh bertanya ya. So saya teruskan kongsikan skrin seperti biasa dan kita akan kongsikan senarai kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha ya, dalam mengulang kembali. Ini kita mengulang kembali saja ya, supaya dengan ulangan ni diharapkan tuan-tuan dan puan-puan lebih mengenal ya. Bila melihat kalimah tu, daripada tulisan-tulisan dia, huruf-hurufnya, baris-barisnya, susunan-susunan huruf-huruf di dalam kalimah tu boleh memberi maklumat kepada kita. Sekali lagi saya ingatkan, sebenarnya dalam satu kalimah tu terdapat banyak maklumat ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Cuma kita nak tahu macam mana nak menyusun maklumat tu ya, supaya dia tidak keliru ya, tidak bercampur aduk orang kata ya. Dia susun dia elok-elok, keluarkan maklumat tu satu-satu dan susun dia supaya menjadi penerangan ya kepada kalimah tu dengan cara yang kemas. Itu memerlukan latihan lah, bukanlah tiba-tiba kita terus je boleh ya melakukan penerangan tu dengan baik, tapi dia memerlukan latihan, dia akan memakan masa. Okey, saya akan kongsikan seperti biasa. Iaitu daripada korpus ya. Korpus tu bila kita buka korpus, biasanya dia akan pergi kepada paparan muka surat pertama ni, biasanya ialah di surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah ni, siapa yang kita buat? Kita ambil kalimah Allahi ini, kerana Allahi inilah yang kalimah yang dibangunkan daripada alif lam ha ya. Itu cara kita, macam mana kita nak pergi kepada senarai-senarai kalimah yang kita buat
perbincangan sekarang, ya. So kita tekan di sini Allahi ini, ya. Kemudian kita pergi ke Quran Dictionary ini, ya. Pergi ke Quran Dictionary ini. So di Quran Dictionary ini dia akan paparkan seluruh kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada alif lam ha, ya. Alif lam ha. Kadang-kadang sebab dia banyak aplikasi yang terbuka, yang dibuka sekali ini, kadang-kadang dia ada hang sikit, ya. Kita tunggu sekejap. Di atas tu dia tulis Google Chrome not responding. Okey, dah boleh, ya. So sekejap dia tunggu. So tuan-tuan tengok di atas, apabila kita buka Quran Dictionary ini, so dia akan beritahu kita, ya, iaitu dalam bahasa Inggerisnya, besarkan sikit, terdapat 2,851 kali kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar, ya. The triliteral or triliteral root hamzah lam. Okey, ya. Korpus ni menggunakan hamzah, ya. Untuk pembelajaran kita, QHS Academy tidak menggunakan hamzah, ya. Kita menggunakan alif. Yang sebab huruf akar dia adalah alif, bukan hamzah. Hamzah ni akan digunakan dalam kalimah, bukannya di dalam huruf, ya. So huruf yang pertama ialah alif, huruf kedua ialah lam, dan huruf ketiga ialah ha, ya. So daripada alif lam ha ni sebagai huruf akar, terdapat 2,851 kalimah yang digunakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. Banyak tu, ya. Dekat 3,000. So daripada 2,851 ni, korpus ni membantu kita mengatakan 147 kali digunakan dalam bentuk ilahun. Ya, ilahun itu dalam bentuk ilahun, bermakna kalimah yang nakirah, yang nakirah dan marfu', ya. Daripada ilahun tu dalam kumpulan ini juga nanti kita akan lihat, bukan dia mufrad saja, ya. Dia juga akan termasuk juga kumpulan-kumpulan yang musanna dan jamak pun masuk dalam ni, ya. Dan 2,700, lebih kurang 2,700 ni lah, ya. So digunakan dalam bentuk proper noun, ya, lafaz jalalullah, iaitu Allah, dalam bentuk ini sudah jadi isim ma'rifah, yakni nakirah, yakni isim ma'rifah, ya. Dan daripada 2,851 digunakan dalam bentuk Allahumma. Allahumma. So maknanya alif lam ha ni kalimah-kalimahnya dikumpulkan dalam 3 kumpulan, ya. Kumpulan ilahun yang nakirah, kumpulan Allahu yang ma'rifah, dan kumpulan Allahumma. Allahumma ni termasuk dalam kumpulan isim nida, iaitu isim panggilan, ya, memanggil. Allahumma, wahai Allah. So juga digunakan dalam dibangun daripada alif lam ha ni, tapi hanya berapa kali? 5 kali saja, ya. So maknanya 147
campur 2,699 campur dengan 5 akan menjadi jumlah 2851. Itulah cara kita menggunakan digital Al-Quran Corpus ni, yang banyak membantu kita ya untuk menambahkan kefahaman kita kepada kalimah Al-Quran ya. Two people entered waiting room ya. Puan Zabidah boleh tolong masukkan ya. Okey. Dan daripada sini ya, kita akan lihat di manakah 2851 ni ya. So kalimah-kalimah tu disenaraikan di bawah ni. Ya, bermula dengan yang pertama ni iaitu dalam bentuk noun ni, dia kata noun ni inilah kumpulan yang pertama ya. Noun tu dia kata makna dia God, iaitu Tuhan dalam bentuk nakirah yang umum ya. Dia tidak khusus lagi kepada Allah, dia umum saja. Dalam ayat-ayat yang digunakan, jadi kalimah ilahun digunakan sebagai Tuhan yang secara umum nakirah ya. Jadi sebanyak mana tu 147 ya, 147. Iaitu yang kita telah lihat ya, senarai-senarai di sinilah. Bermula dengan ilahaka di muka pertama disenaraikan sebanyak 50 kalimah. Ya, 50 kalimah, tapi di sini dia telah senaraikan semua sekali 147 tadi ya. Kemudian bermakna sehingga surah 114 surah An-Nas ni, yang ni adalah kalimah yang ke 147. Okey, kemudian Allah ya, Allah tadi ialah 2699 kali digunakan ya. So maknanya senarai yang kedua ni bermula dengan bismillahi, Allahi ni ya, alhamdulillahi ni juga dalam kumpulan Allah ya. So semua ni adalah 2699 ya, sampailah ke bawah tu ya. Panjang tu. Okey. Dan akhir sekali dia mengatakan tadi terdapat 5 kali daripada alif lam ha digunakan dalam bentuk Allahumma. Ini dia Allahumma ya. Vocative noun ya, iaitu kalimah ismun dalam bentuk menyeru ya, menyeru. Maknanya kalimah seruan. Itu lebih kurang imbas kembali macam mana kita nak menggunakan pencarian di dalam korpus ni. Okey, so sekarang ni kita berbincang hanya melihat kalimah-kalimah yang dikumpulkan dalam kumpulan yang pertama iaitu ilahun. So apa yang kita buat ya? Kita bukan lagi masuk ke kumpulan yang kedua, jadi apa yang kita buat, kita hanya fokus kepada ni. Jadi apa-apa tuan-tuan boleh buat ialah ambil salah satu daripada senarai ni, katakan yang ini ya. So inilah kalimah yang terlibat di dalam kumpulan yang pertama. Kita hanya nak berkongsikan kalimah yang terbabit dengan nakirah saja. Jadi kita pergi ambil concordant ya. Di bawah ni ada senarai dipanggilkan concordant, maknanya list occurrences of this word. This word ni word mana? Word ilaha ni ya. So bila kita pilih concordant, dia hanya pilih
kalimah yang dikumpulkan dalam kumpulan ilahun. Dia tak pergi kepada kumpulan yang kedua dan yang ketiga tadi. Ya. Dia hanya pergi kepada ilahun yang 147 saja. Jadi kita tekan di sini, dipanggilkan concordance. Ya. Kalau Melayunya, kalau kita tekan Melayu, dia akan tukar pada Melayu concordant lah. Ya. Itu dimelayukan. Jadi apa? Concordant. Itu Melayunya. Iaitu senaraikan kejadian perkataan ini. Perkataan yang mana tadi? Yang ilaha tadi yang terdapat di atas ni. Ya. Itu Melayu ya. Kita guna bahasa Inggeris lah ya. Ya, pelik sikit Melayu dia. Okay. So kita tekan di concordant. So dia akan senaraikan yang 147. Ya, yang ni. Hanya 147 je senarai sekarang ni ya. Maknanya skop dia. Kita skopkan kepada kumpulan pertama. So dia akan paparkan hanya kumpulan pertama. Dan 147 tu akan mengambil 3 muka surat. Ya, sebab setiap satu muka surat tu dia ada 50 kalimah. Ya, 50 kalimah. So ini muka surat pertama, kalau tuan-tuan tengok di bawah sana ya. Ni. Dia ada 3 muka surat. Sekarang muka surat pertama. Kalau seterusnya muka surat kedua. Ni yang muka surat kedua. Dan seterusnya balance dia bakinya dalam muka surat yang ketiga. Itu yang muka surat ketiga. So muka surat ketiga bermula daripada 101. Kalimah 101 sampailah yang terakhir 147. Itu yang apa kita gunakan ya. Apa digital Al-Quran ni untuk membantu kita ya. Macam mana kita nak mencari maklumat-maklumat yang kita boleh guna pakai untuk memahami kalimah-kalimah. Cara yang sama kita gunakan kalau kita mencari kalimah-kalimah yang dibentuk pada 3 huruf akar yang lain. Okey. So sekarang kita masih lagi, semalam kita masih lagi membincangkan kalimah di dalam muka surat yang kedua. Yang terakhir semalam ialah kita membahaskan kalimah ilahukum di dalam ayat 88 surah Taha. Ya, 20 adalah surah Taha. So semalam kita melihat kalimah ilahukum dan saya telah kongsi dengan tuan-tuan semalam dengan menggunakan tafsir dan perkata ya. Bila gunakan tafsir perkata kita akan dapat dia lebih jelas sebab dia warnakan ya. Kalau kita boleh recall perbahasan semalam dalam bentuk okey, saya cuba keluarkan daripada sini dalam bentuk screenshot ya. Screenshot yang kita simpan semalam 17 hari bulan yang ini ya, yang pagi ni kita simpan. Tengok bukan yang ni, yang satu lagi. Itu dia ya. Terus semalam kita telah kongsikan ilahukum ya. Apa yang kita catat di sini, yang pertama kita kata terdapat 2 kalimah isim berturutan ya. Yang satu ialah yang merah ini, kotak merah ilahu adalah kalimah isim yang pertama. Kotak kedua adalah kalimah isim yang kedua. Yang ni dan dicatatkan di sini yang satu dia kata noun. Ya, kata nama lah. Yang kedua pun noun dalam bentuk personal noun. So dua-dua tu sebenarnya ismun ya.
So, terdapat dua kalimah ismun yang berturutan. Itu menjadikan ciri yang pertama untuk membentuk idhafah yang dipanggilkan sandaran. Lepas tu kita juga cantikkan ciri kedua dalam ni ialah kalimah pertama iaitu ilahu ni tidak mengambil alif lam ta'rifah. Di manakah sepatutnya alif lam ta'rifah kalau ada? Dia sebelum ilahu tu ada alif lam ta'rifah di sini dan dia dalam kotak yang hijau tetapi dia kosong bermakna alif lam ta'rifah tidak digunakan di dalam kalimah ni. Itulah ciri yang kedua yang menunjukkan kalimah pertama berfungsi sebagai mudhaf kepada idhafah. Ya. Dan kalimah pertama ni ada dua ciri untuk memenuhi syarat-syarat menjadikan dia idhafah. Kalimah pertama ni ada dua ciri dia. Yang pertama, dia tidak mengambil alif lam ta'rifah. Dan yang kedua, huruf terakhir di dalam kalimah pertama ilahu tadi, yang huruf akhir ialah huruf ha ni yang ditandakan anak panah biru, ya. Dia tidak bertanwin, ya. Dia hanya baris dhammah tanpa tanwin, ya. So tidak mengambil tanwin. So kalau dia mengambil tanwin tu maknanya dia betul, ya, menepati ciri dia sebagai mudhaf. Dan akhir sekali ciri yang keempat ialah kita akan lihat pada kalimah yang kedua pula iaitu kum. So kum ni apakah ciri yang sepatutnya untuk dia menjadi sebahagian daripada idhafah tu, ya, dia mestilah mengambil i'rab yang majrur, ya. So di sini tuan-tuan mungkin tidak dapat melihat tanda majrur, ya, sebab kum ni adalah kalimah yang ijaan dia tidak boleh ditukar. Tidak boleh ditukarkan apa-apa baris yang ada dalam pada huruf kaf dengan huruf mim. Ya. Kerana biasanya kalau kita kata majrur, kalimah kata nama tu mengambil baris kasrah, ya. Tetapi tidak untuk kalimah-kalimah yang mabni, ya. Jadi kum ni adalah mabni, jadi dia tak nampak kasrah dan tidak nampak majrurnya, melainkan kita memahami konsepnya, iaitu apabila dia menjadi mudhafun ilaih kepada idhafah, yakni idhafah, dan dia adalah kalimah kedua dipanggilkan mudhafun ilaih, dia tetap majrur, ya. Dia tetap majrur, tidak kira rupa, tidak kira bagaimana rupa dia, tulisan dia tetap mengapa, tapi dia tetap mengambil status yang majrur, ya. Apakah makna status majrur? Dia sudah terikat dengan kalimah pertama. Jadi kalimah pertama sudah mengikat dia kepadanya, ya, dalam bentuk apa? Bentuk sandaran. Jadi bila dia mengikat kum ni tidak boleh lagi marfu', ya. Dan dia tidak boleh mansub, sebab mansub kontek objek, ya. Tetapi sini bukannya kontek objek dan bukannya kontek rafa'. Rafa' tu marfu' lah, ya, kontek yang nominatif. Sebab dia sudah sekarang terikat. So bila dia terikat, i'rab dia akan mengambil i'rab yang majrur. Ya, itu untuk imbas kembali apa yang kita pelajari semalam, supaya dia akan membantu kita, ya, untuk melihat, ya, kalimah-kalimah lain di dalam Al-Quran. Sekiranya dia mengambil bentuk macam ini, mana dia adalah terikat dengan pertalian yang dipanggilkan idhafah. Idhafah. Okey. So kita cuba lihat kalimah yang seterusnya selepas ilah hukum ialah wa ilaha Musa. Wa ilaha Musa, ya. Okey. So di sini di dalam wa ilahu tu ada dua komponen lah, ya.
Komponen pertama saya ambilkan warna biru. Komponen pertama ialah waw sendiri. Komponen yang kedua ialah ilahu, ya. Tetapi ilahu tu tuan-tuan tengok ha tu tidak bertanwin, ya. Tidak bertanwin. Kalau kalimah yang nakirah dia mesti bertanwin. Sepatutnya wa ilahun. So itu sebenarnya memberi clue kepada kita yang ilahu ni adalah mudhaf. Ya, sebagaimana tadi kita telah melihat ilahu sini, ya. Ha ni ataupun kita tunjukkan baris dia tidak bertanwin kerana dia adalah mudhaf. So begitu juga di sini. Ilahu bermakna ilahu ni juga mudhaf seperti ilahu di sini. Ya. Kalau dia mudhaf dia mesti ada mudhafun ilai. So di manakah mudhafun ilai dia ialah yang seterusnya kita ambil warna merah, yakni Musa. So bermakna ilahu dengan Musa adalah idhafah. Ya. Yang kita terangkan semalam kepada ilahu hukum tu, sekarang ni idhafah dia ialah ilahu Musa. Dan penambahan waw tu untuk dan, ya. Dan Tuhan Musa. Itu maksud dia, ya. Okey, kenapa dia perlukan idhafah di sini? Kerana ilahu tergantung makna kalau tidak ada Musa dan Tuhan. Jadi ayat tu tergantung Tuhan siapa pula. Okey. Sebagai juga di sini ilahu ni tergantung makna kalau tidak ada kum. Haza inilah tu ini dalam bentuk ya okey. Inilah Tuhan, Tuhan siapa? Dia mesti ada mudhafun ilaih dia. Tuhan kamu semua. Faqalu haza ilahukum. Maka mereka berkata, inilah Tuhan kamu semua. Ya, so begitu juga sini wa ilahu dan Tuhan, yang mana dia tergantung, sebab itu dia memerlukan mudhafun ilaih. Kalimah yang kedua untuk disandarkannya kepadanya. Jadi lengkaplah makna dia dan Tuhan Musa. Ya, Musa ni lah Nabi Musa lah, ya. Dan Tuhan Musa, ya. Maka berlakulah idhafah. Ya. So bila idhafah, so 4 ciri-ciri yang kita telah kongsikan tadi mesti berlaku. Ciri pertama ialah 2 kalimah isim berturutan. Ilahu adalah kalimah isim yang pertama, Musa adalah kalimah isim yang kedua. So 2 kalimah ini kalimah isim yang berturutan. Ciri kedua, mudhaf tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah. Ilahu ni tidak ada apa? Tidak ada alif lam ta'rifah. Okey. Okey. Dan ciri ketiga ialah mudhaf tidak mengambil tanwin. Jadi ha yang di akhir mengambil baris dhammah dalam arrow ni menunjukkan dia tidak ada tanwin. Itu menunjukkan bukti yang dia adalah mudhaf. Dan akhir sekali Musa ialah mudhafun ilaih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, i'rab kepada Musa ni adalah majrur. Ya, walaupun tidak ada baris kasrah di situ, ya. Sebab ya nama Musa tidak boleh diubah. Ya. Dia dipanggilkan apa? Kalimah apa tu? Isim na'am. Isim alam. Proper noun, ya. Alam dipanggil alam. Proper noun dia tidak boleh diubah. Ya. So dia tetap ditulis dengan Musa walaupun dalam bentuk marfu',
walaupun bentuk mansub ataupun majrur. So dalam konteks ni dia mengambil i'rab yang majrur kerana dia berperanan sebagai mudhafun ilaih, ya. Okey. Tetapi ada satu lagi maklumat tambahan, ya, iaitu ilahu ni, ya, ilahu ni apabila mudhafun ilaih dia adalah isim ma'rifah, kerana Musa adalah ma'rifah, ya, proper noun Musa adalah ma'rifah. Jadi ilahu dia tidak lagi mengambil ciri nakirah, ya, dia tidak lagi mengambil ciri yang umum. Pada asalnya dia umum, tetapi bila mudhafun ilaih dia yang ma'rifah, so automatically kalimah mudhaf akan menjadi ma'rifah, ya. So kalau kita nak catatkan di sini, so kita akan boleh bantukan dengan kita keluarkan ni, kita bantu. Dua kalimah ni sebenarnya ilahu di sini dan ilahu di sini adalah isim mudhaf, isim mudhaf ma'rifah. Okey, isim mudhaf, dia berperanan sebagai mudhaf ma'rifah. Itu dari segi ciri apa? Ciri ma'rifah dengan nakirah. Okey, kerana terangkan dia, ya. Kerana apa? Kerana mudhafun ilaih yang ma'rifah. Ini kaedah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena kenal, ya. Di dalam idhafah, mudhaf memang tidak mengambil alif lam ta'rifah. Dia memang tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah, ya. Tetapi dia boleh jadi isim yang ma'rifah dengan syarat mudhaf pun ilaih dia adalah isim ma'rifah. Jadi di sini kalau kita arrowkan dia, ilahu ni adalah isim mudhaf yang ma'rifah. Begitu juga di sinilah, ya. Mana nak arrowkan? Yang ni lah. Ni ilahu. Mudhaf tu adalah, dua-dua mudhaf tu adalah mudhaf yang ma'rifah, walaupun tidak ada alif lam ta'rifah, ya. Ini spelling dia ilaihi. Ini ada ya ni, ada ya, ilaihi. Mudhafun ilaihi yang ma'rifah. So bermakna Musa adalah isim ma'rifah. Kum, bila kum, domain-domain semua ni adalah isim ma'rifah, ya. Kamu semua ni kita sudah dikenal pasti siapa kamu semua dalam ayat tu. Jadi menyebabkan ilahu tu adalah isim ma'rifah. Dalam konteks ni, bila dikata ilahukum tu ma'rifah, kita sudah tahulah dia maksudkannya ialah Allah, ya. Tuhan kepada kamu semua tu ialah Allah. Dan disambung ayat ni dengan ayat ni, wa ilahu Musa, dan Tuhan Musa. Jadi Allah tu adalah Tuhan kamu semua dan juga Tuhan Musa, ya. So dia become ma'rifah lah. Dia ma'rifah tu maknanya apa? Sudah dikenal pasti, ya. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan di dalam ayat itu, ya. Okey, so kita sudah sampai penghujung perkongsian kita. So kita tambah maklumat hari ini, selain daripada kita mengenalkan idhafah, mengenal mudhaf dan mengenal mudhafun ilaih, sekarang kita tambah dengan maklumat baru. Mudhaf boleh juga menjadi ma'rifah walaupun tidak
mengambil alif lam ta'rifah, ya. So maknanya kalau kita belajar dalam kumpulan ismun ma'rifah juga termasuk ismun ma'rifah yang tidak mempunyai alif lam ta'rifah, ya, seperti yang berlaku di dalam kes isim mudhaf, ya. Tidak ada alif lam ta'rifah tapi dia adalah isim ma'rifah, ya. Walaupun dalam penulisan dia seolah-olah dia nakirah, ya, tetapi konteksnya adalah ma'rifah. Muskil tuan sikit. Assalamualaikum tuan. Jadi tentang Allah yang konkodan tu yang angkat Allahi tadi. Allahi Allahi konkodan tu. concordant kau itu okey. So itu Jadi, soalan lain ya, bukan berkenaan dengan ni ya. Jadi bukan. Jadi bila kita jumpa dalam surah Al-Fatihah, terfikir juga saya Allah Bismillahirrabbil alamin. Jadi Allah Rabb juga isim badal kata Tuhan. Adakah apakah kedudukan Rabbil alamin, Allah Bismillahirrabbil alamin? mana Rabb bismillahirabbil alamin pula. Alhamdulillah lah. Rabbil alamin. Yang ni ya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Rabbi ni adalah mudhaf, alamin ni mudhafun ilaih lah. Jadi tengok mudhafun ilaih dia ma'rifah kan. Sebab ada alif lam ta'rifah, jadi automatically Rabbi ni adalah mudhaf yang ma'rifah juga. Ma'rifah. Bila kumpulan mudhaf tu kita kena pasti, mudhafun ilaih tu dikena pasti, jadi mudhaf tu mesti dikena pasti. Ya. Selalu contoh saya gunakan dalam kelas, saya kata kalau kita kata pintu rumah, ya, pintu rumah itu idhafah. Kalau pintu rumah tu umum, jadi pintu tu umum, ya. Tapi kalau rumah tu makrifah, kalau kita kata bukan rumah, pintu rumah, kita kata pintu rumah saya, kan? Ya, spesifik. Jadi rumah saya tu dah apa? Dah makrifah. Bila makrifah, kita mesti kenal pintu tu. Kan, kita bukan bercakap pasal pintu-pintu rumah orang. Tak, kita bercakap pasal rumah saya ni dah dikenal pasti kan, ya. Jadi pintu tu memang kita kenal lah. Pintu mana ya? Pintu depan tu, inilah pintu rumah saya. Dia jadi makrifah lah. Jadi begitu juga di sini, ya. Bila Rabbil alamin, mana Rabb ni sudah makrifah. Makrifah. Jadi maknanya kita dah tahu siapa Rabbil alamin ni, iaitu Allah. Dalam konteks ni dia gunakan Rabb sebab dia nak menggunakan Allah tu dalam bentuk nama yang lain, ya. Allah yang dalam lillahi ni, Allah ni, ya, digunakan dalam kalimah Rabbi, yang ni dipanggilkan Rabbi dengan Allah ini, pertalian ni dipanggilkan isim badal, isim gantian kepada Allah. So automatically pun kita tahu, ya, apa Allah ini adalah isim ma'rifah. Jadi Rabb tu mesti ma'rifah. So di sini ada dua bukti menunjukkan Rabb ni adalah ma'rifah. Satu, dia isim badal kepada Allah yang ma'rifah, ya, so dia mesti ma'rifah. Kedua, dia mudhafun ilaih, mudhaf kepada mudhafun ilaih yang ma'rifah, so dia pun ma'rifah. So dia selaras lah, ya. Sifat dia bukan sifat mausuf juga tanya. Sifat Bukan, ini bukan mausuf. Ini adalah idhafah. Pertalian idhafah dengan isim sifat lain, ya. Mausuf dan sifat tu lain. Kalau sifat dia akan ambil bentuk ini, ya. Allah, dia ada alif lam ta'rifah dalam kalimah pertama. Kalimah kedua pun ada alif lam ta'rifah. Ini dipanggilkan sifat ataupun mausuf wa sifah. Dia tabi' kan, ada tabi'. Dan dia akan mengikutlah.
Oh ya. Di sini tidak ada alif lam ta'rif, maksud dia tidak boleh membentuk mausuf wa sifah. Faham. Ya. So, bila dia tidak boleh membentuk mausuf wa sifah, dia akan diikatkan dengan pertalian idhafah. Idhafah. Doktor, Ghairil Maghdubi itu pun sama ya? Dia makrifah ya? Betul, yes. Tapi Dia isim apa tu? Ghairil Maghdubi. Ghairi ini dia termasuk dalam isim yang dipanggilkan apa? Dia macam illa juga ya. Kumpulan tu dipanggil dalam bentuk isim istisna, dipanggil al-istisna. Yang apa ni, yang dalam kumpulan melainkan tu. Tetapi melainkan untuk illa, yang ni dipanggil selain dari. Ataupun bukannya. Bukannya maknanya dia nak mengasingkan. Sebagaimana illa tu dipanggilkan harfun istina, yang ni pun juga isim, kumpulan isim istina tu yang membawa erti bukannya. Ya, bukannya orang-orang yang dimurkai. Bukannya. So yang orang yang dimurkai ini makrifah, jadi yang ni pun adalah isim istina yang makrifah lah, walaupun tidak ada alif lam. Maknanya kita sudah tahu dan yang dimaksudkan bukannya tu kita sudah tahu, iaitu bukannya orang-orang yang dimurkai ini. So dia sudah dikenal pastilah. Okay, terima kasih. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti untuk di sini saja hari ini. Waalaikumsalam. Besok ya. Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Amin. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.